Lalu kita diberi peluang pada kali ini untuk bersama-sama dalam membicarakan tentang tajuk bagaimana untuk kita nak mengubati jiwa kita ini supaya timbulnya dalam jiwa kita perasaan al-khauf, rasa takut dan gerun kepada Allah dan gerun kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni satu perkara yang kita diajar supaya kita faham. Pada diri kita ini, dalam hidup kita ni kita diajar supaya sentiasa dalam keadaan yang menjaga yang disebut dengan dalaman hati kita. Kita belajar sebelum daripada ini, ada perkara-perkara yang kita kena buang dalam hati kita. Dan ada perkara-perkara yang kita kena masuk dalam hati kita. Yang buang tu kita dah sebut dah. Sebelum daripada ininya ialah kita kena buang yang disebut dengan dendam, benci, kemudian perasaan hasad, perasaan-perasaan yang buruk dan sebagainya. Yang tu kita kena buang. Kemudian kita kena masukkan dalam jiwa kita perangai-perangai ataupun perbuatan-perbuatan yang baik. Ataupun sikap yang baik dalam jiwa kita ini. Apa yang perlu kita lakukan dalam diri kita ini ialah kita diminta supaya senantiasa dalam keadaan yang tambahkan kebaikan. Antara perkara yang kita kena masukkan dalam jiwa kita ni, dalam perbincangan kita sebelum daripada ininya, para sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian ialah kita kena masukkan yang pertama ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita kena masukkan dalam jiwa kita, dalam keimanan kita biar berkekalan dan kuat dalam tubuh badan kita ini sendiri. Ni yang pertama yang kita kena masukkan. Yang kedua, kita kena masukkan yang disebut dengan keikhlasan. Dalam hati kita ni, sentiasa belajar untuk menjadi ikhlas dalam setiap amalan pada diri kita ni, untuk jadikan hati kita ni hati yang terbaik. Yang ni yang disusun dalam kehidupan kita demikian. Yang ketiga, kita diajar supaya masukkan as-sidqi. As-sidqi ni maknanya kita ni membenarkan setiap apa yang disuruh oleh Allah dengan perbuatan kita. Dia panggil biar cakap serupa bikin. Senang ceritanya pada diri kita. Jangan cakap tak serupa bikin. Ramai mana orang kita ni, dia dalam hidup dia sebut dia beriman pada Allah, tapi di sudut bila pelaksanaan pada diri dia itu, maka tak terjadi keadaan yang sebegitu pada diri dia. Maknanya orang ni orang yang tak benar dengan perbuatan dalam kehidupan dia. Kemudian kita diajar supaya masukkan perasaan zuhud dalam tuadan kita ni. Masukkan dalam jiwa kita ni rasa zuhud. Ini di antara perkara-perkara yang kita kena masukkan dalam tubuh badan kita ni, zuhud. Kemudian kita kena masukkan lagi yang disebut dengan tawakal kepada Allah. Tawakal ni maksudnya apa dia? Kita ni berusaha untuk menggantung harapkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil tawakal. Tawakal ni kita bergantung pada Allah. Segala benda yang kita buat, kita hanya lepas pada kita buat sesuatu amalan, kita pun serah pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah buat sesuatu perkara dalam hidup kamu, kamu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara perkara yang diajar supaya kita lakukan. Kemudian kita diajar lagi untuk buat apa dia? Masukkan dalam jiwa kita ni yang keenam ialah perasaan mencintai Allah mengatasi segala-galanya dalam hidup. Tu pun kita bincang panjang. Macam mana nak suruh kita ni rasa letak hanya kepada Allah pada diri kita. Kemudian sampailah pada tajuk yang kita sedang bicarakan ini, iaitu kita yang ketujuh yang kita kena masuk dalam badan kita ialah al-khauf war raja, rasa takut dan juga harap. Dalam tajuk rasa takut dan harap ini kepada Allah, maknanya dalam jiwa kita orang mukmin ni kena sentiasa tanam perasaan rasa takut, takut pada Allah. Macam mana kita nak suruh timbulkan perasaan takut dan harap ini kepada Allah? Dalam perbincangan dibincang panjang sebelum daripada ininya, di antara takut dengan harap ni mana kena dahului pada diri kita ni. Kita dah sebut dah.
sebelum daripada ni. Bahawa kita tengok atas posisi seseorang. Tengok atas keadaan diri seseorang. Ada orang yang dia perlu dalam hidup dia ni untuk dianya letak takut dahulu. Ada orang yang perlu pada dia letak harap dahulu. Bergantung pada amalan masing-masing lah dalam hidup ini. Baik, hari ni kita akan sambung satu lagi. Macam mana kita nak mengubati yang disebut dengan jiwa kita ni supaya timbul perasaan khauf dalam jiwa kita. Ada orang dia kata, Ustaz, saya ni tak rasa apa-apa pun dalam hidup saya. Takut pada Allah ni tak rasa dalam hidup saya. Sebab tu saya berani buat maksiat tu. Dalam jiwa saya ni tak ada perasaan apa-apa pun pada diri saya ni. Dia mula timbulkan perkara-perkara demikian dalam hidup dia. Ustaz, saya macam mana nak buat biar rasa waktu mana saya tidur tu, saya ada juga perasaan takut pada Allah. Macam mana saya nak buat bila saya nak makan dan minum, nak suruh timbul juga rasa takut pada Allah. Kerana kalau kita tak rasa takut pada Allah, kita akan makan apa saja yang dihidang depan kita. Kalau kita tak rasa takut pada Allah dalam hidup kita ni, kita akan tidur sampai kita tak bangun-bangun sembahyang subuh. Bila kita tak rasa takut pada Allah, tak ada perasaan takut pada Allah ini, yang menyebabkan kita akan berfashion, fashion yang tak menutup aurat pun pada diri kita. Kita tak peduli halal haram. Kalau kita tak rasa takut pada Allah, kita akan menulis segala apa yang kita rasa nak tulis, kita tulis je. Yang menyebabkan di waktu tersebut, dia akan menyebabkan pada diri kita ni menambahkan lagi yang disebut dengan apa dia, bebanan, tekanan dalam hidup kita ni, kesan daripada mana? Kita tidak ada rasa takut pada Allah. Bila orang tak rasa takut pada Allah, dia akan buat apa saja dia nak buat. Kerana dia tak rasa takut. Macam anak-anak kecil yang tak ada perasaan. Dia tak tahu yang depan dia ni atas katil, misal contohnya, dia duduk atas katil. Dia nak turun ke bawah tu, junam kepala begitu je. Kerana dia tak rasa takut. Orang yang tak rasa takut dalam jiwa dia ni, dan kita tengok orang tak rasa takut bila dia makan pil kuda tu. Dia minum air ketum dan sebagainya. Bila dia buat demikian, dia bawa kenderaan, dia tak rasa takut. Dia lompat rumah orang, tak rasa takut. Kerana apa dia? Tak ada perasaan rasa takut dalam jiwa ini. Baik, Islam datang, Islam ajar, kamu kena timbulkan perasaan ini. Dalam jiwa kamu ni, kamu kena ada perasaan sebegini. Perasaan apa dia? Perasaan rasa takut hanya kepada Allah. Takut hanya pada Allah ni kena dibelai dan dibenih, dibelai, kemudian disuburkan dalam jiwa kita ni untuk timbul adanya rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayugia kita mengetahui dahulu perihal kedudukan khauf ini. Sebelum daripada kita nak sebut macam mana nak suruh timbul rasa takut tu, cuba kita faham dahulu makna khauf. Khauf ni rasa takut pada Allah. Rasa takut itu. Atau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam maqam untuk khauf itu. Kalau dia tanya, khauf pada Allah ni ada dua. Dua keadaan orang yang rasa takut pada Allah ni. Yang pertama, khauf daripada siksaan Allah. Takut daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Itu takut juga. Kan kita ni kan kadang-kadang di kalangan kita ni, kenapa kamu tak buat macam ni? Aku takut kalau aku buat macam ni, aku dihumban ke dalam neraka Allah. Takut dengan siksaan Allah. Dia panggil demikian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, khauf kepada Allah. Yang kedua, takut hanya pada Allah. Kenapa kamu tak buat macam ni? Aku takut pada Allah. Dia sebut demikian. Ini maknanya ada dua. Satu takut seksa, satu lagi takut pada Allah. Dalam kehidupan seseorang. Tuan-tuan fikir sendiri ya, tuan-tuan ada yang mana satu pada diri kita ni? Rasa takut pada seksa ke ataupun rasa takut kepada Allah pada diri kita ni? Khauf kepada Allah itu ialah khauf para ulama yang benar-benar dalam mengamalkan ajaran agama. Para alim ulama orang soleh, dia hanya takut pada Allah. Dia tak rasa takut, dia bukan takut azab, bukan takut seksa, tapi yang dia takut ialah aku ni tidak rasa tak rapat dengan Allah. Aku ni jauh dengan Allah. Yang tu dia bimbang. Yang tu dia takut. Dia macam kadang-kadang kan, kalau pekerja kita yang bekerja dengan kita, dia takut pada tokek ke, dia takut tak dapat gaji. Dua benda yang berbeza dia panggil. Bila bekerja ni, ada orang yang
Dia bekerja, dia takut hanya pada token dia je. Ikutlah token dia nak buat macam. Dia cukup takut dengan token dia. Takut tu maksudnya dia hormat. Dia hormat, dia letakkan ketinggian pada bos dia. Ada yang dia takut, kalau aku tak buat kerja elok-elok, aku tak dapat gaji. Ada dua berbeza kan. Kita dengan Allah, demikian juga. Kita dengan Allah ni, dalam kita menjadi rasa takut ni, kita akan ada dua perasaan ini. Sama ada kita takut pada Allah, ataupun yang sebenarnya takut pada kena seksaan Allah tu. Tu dua benda yang berbeza dalam hidup seorang. Tapi orang yang saleh, dia letak rasa takut dia hanya pada Allah. Dalam hidup dia, takut aku ni hanya pada Allah. Dalam hidup aku ni. Dia jadi demikian. Sebab tu para ulama yang benar mengamalkan ajaran agama yang memiliki hati dan jiwa yang bersih serta bermakrifah sungguh-sungguh daripada hal-hal sifatnya Allah yang menyebabkan tumbuh rasa kewibawaan pada zat Allah Ta'ala. Bila dia orang alim ni, dia takut pada Allah tu kerana apa dia? Dia macam seorang yang dia takut kepada Tuan dia. Tuan dia ni. Kerana apa dia? Dia respect, kerana dia hormat, kerana dia tinggi, dia kenal Allah. Lalu orang alim ni, dia takut pada Allah tu lebih besar daripada rasa takut terhadap seksaan Allah. Dia panggil demikian. Dia takut dalam menghormati, menjaga Allah, keutamaan dia. Takut dan segan kepada Allah. Ini orang-orang alim, kebanyakan begitu. Orang saleh dah. Kerana bila dia baca Quran, dia tahu bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana ketinggian dan kebesaran Allah. Juga orang-orang yang suka meneliti pada rahsia-rahsia firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Yang suka dia perhati apa benda yang terdapat di sebalik satu perkara yang terjadi. Firman Allah Ta'ala, wa yuhadzirkumullahu nafsah. Dia sentiasa memperingatkan, Allah sentiasa memperingatkan kamu semua pada kewajipan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sentiasa jaga yang ni. Maknanya dalam hidup yang disebut dengan orang-orang yang saleh, yang kuat keimanan dia pada Allah, dia wa yuhadzirkumullahu nafsah. Dia sentiasa Allah memperingatkan kamu semua pada kewajipan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menakut-nakutkan kamu semua kalau sampai tidak mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sampaikan peringkat bila dia tidur tu, dia terjaga malam. Kenapa dia? Kerana dia teringat, kalau aku tak tunaikan lagi tahajud ini, menyebabkan boleh jadi Allah tak pandang aku. Bila ada orang datang minta derma dan sebagainya, dia rasa bersalah kalau dia tak boleh derma. Sampai tahap demikian. Kemudian, kalau dia ada peluang untuk dia mentaati perintah Allah, tiba-tiba dia tak buat, dia rasa bersalah dalam hidup dia. Kerana dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang tahap demikian, takutnya pada Allah. Juga kepada firman-Nya yang berbunyi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dalam hidup kamu. Ini orang yang hidup dia takut pada Allah tu, menggigillah dengan azan tu, bergegas dia. Tak kenal dah isteri dia, tak kenal dah adik-beradik dia. Bila dia benar-benar rasa khauf dalam jiwa dia tu, membesar dalam jiwa dia. Adapun khauf yang pertama, yakni takut pada siksaan Allah. Yang pertamanya, orang takut ni, ada orang yang takut pada siksaan Allah. Kenapa kamu buat macam ni? Nanti masuk neraka. Nanti kena azab. Nanti ditarik rahmat. Nanti, itu kumpulan yang pertama. Maka yang demikian itu adalah takutnya umum makhluk. Kebanyakan manusia yang takut. Allah ajar demikian. Memang pun, anak-anak kita kan, bila dia nakal-nakal, kita angkat tangan. Ni nampak ni, kita sebut. Kita buat demikian. Kita ambil rotan, kita tunjuk. Ni nampak ni, rotan. Misal contohnya. Yang menyebabkan dia ni, anak-anak tersebut, dia akan jadi rasa takut dalam jiwa dia. Takut ni umum. Orang ramai, siapa pun demikian. Bukannya anak-anak je. Binatang pun, kalau sekiranya kita ambil batu, kita tunjuk dia. Ni nampak ni batu ni. Bila kita tunjuk demikian, kebanyakan binatang-binatang ni, dia akan jadi rasa takut. Ni makhluk Allah yang lain pun sama. Dia panggil umum. Ini adalah hasil daripada asal keimanan terhadap kenikmatan syurga
dan siksa neraka itu sendiri. Memang keduanya itu adalah sebagai balasan dari perbuatan makhluk sewaktu mana di alam dunia ini. Maksudnya ialah bahawa ketaatan itu adalah syurga sebagai balasannya. Sedangkan kemaksiatan itu adalah neraka sebagai balasannya juga, imbalannya. Kelemahan yang dimiliki oleh seorang dalam mengerjakan kebajikan dan kebagusan itu tiada lain kecuali disebabkan lemahnya keimanan serta seringnya lalai dan sembrono dalam mengerjakan ajaran agama. Orang yang jenis demikian. Kemudian keadaan sedemikian ini dapat lenyap dan disembuhkan dengan meneliti bagaimana hal ehwal orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang demikian. Kemudian suka duduk-duduk dalam majlis mereka dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri sikap dan amalan mereka sehari-hari. Ini orang-orang yang jenis demikian. Kelemahan di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni tak dapat buat benda-benda yang demikian. Kenapa dia? Kerana kita jarang dapat lihat alim ulama buat amalan macam mana. Dengan mata kepala sendiri, sikap dan amalan mereka sehari-hari. Selanjutnya, lalu mencontohi apa yang mereka kerjakan tadi. Itu yang jadi payah pada kitanya. Orang kita ni payah nak ikut dalam hidup dia. Dia hari-hari buka-buka Facebook. Buka-buka Instagram. Buka-buka dalam hidup dia YouTube. Dalam hidup dia. Yang ni je setiap hari. Putaran dalam hidup dia. Lalu dia akan ikutlah orang yang dalam tersebut. Kebetulan orang yang dalam tersebut orang yang baik, dia pun dapat baik. Kebetulan dia dapat orang yang hidup dalam keadaan yang dia tak jaga perintah Allah, yang menyebabkan di waktu tersebut dia pun ikut dengan keadaan orang yang tak jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dia akan jadi demikian. Jikalau untuk menyaksikan sendiri itu terhalang, maka cukuplah dengan mendengar. Sebab sekalipun hanya mendengar, namun tidak akan sunyi pembekasan dalam hati. Artinya masih ada juga kemanfaatannya, sedikit ataupun banyak. Kalaupun kita tak dapat, yang disebut dengan kita tak dapat untuk buat amalan kita ni melihat perbuatan orang saleh, maka kita dengarlah kuliah-kuliah orang saleh. Dengarlah nasihat-nasihat orang saleh. Bila kita boleh dengar nasihat-nasihat yang baik ini, dia membawa kesan yang baik dalam kehidupan kita dan membawa manfaat dalam kehidupan kita yang banyak lepas pada ini. Khauf yang kedua, manakala khauf yang kedua pula, ialah di mana dan ini adalah yang tertinggi dan terbaik. Khauf yang pertama di kalangan makhluk umum yang dipanggil rasa takut dengan azab. Khauf yang kedua, dan ini adalah yang tertinggi dan terbaik nilainya, iaitu bahawa yang ditakuti itu memang zat Allah. Yang ditakuti itu memang zat Allah sendiri. Maksudnya takut jikalau sampai tertutup ataupun terjauh daripada Allah Ta'ala. Terjauh daripada Allah. Dan tidak ada yang diharap pendekatannya melainkan Allah Ta'ala sendiri. Ini adalah khauf para ulama. Khauf para alim ulama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya senya yang takut pada Allah di kalangan hamba aku ni ialah ulama-ulama. Ulama je. Dia ada perasaan khauf tadi. Takut tadi. Sehingga kan kita boleh bayangkan takut. Ada satu peristiwa, ada seorang ulama, dia berada di perkampungan. Dia duduk di kampung je, tak pernah datang ke bandar. Satu peristiwa berlaku, satu hari orang ajak dia pergi ke bandar. Orang ajak dia ke bandar. Dia pun tak pernah dalam hidup dia pergi ke bandar. Dia pun hari tersebut tergeraklah untuk pergi ke bandar. Dia pun pergi bersama dengan orang itu, membawa sampai ke bandar. Bila sampai ke bandar, dia tengok orang dalam bandar ni ada yang buka aurat. Ada yang dalam keadaan yang tak segan silu, dalam keadaan terdedah aurat mereka. Terkejut ulama tersebut. Tergamam dia tu, dia tak terfikir dan tak terbayang ada atas dunia ni orang yang berani lawan Allah. Ada dalam hidup dia. Dia tengok tu, kaget dia tu, menjadi takut dia. Takut dia tu disebut dalam kitab tersebut sampai dia pengsan. Jatuh pengsan. Kemudian meninggal dunia. Kenapa? Kerana takut dia tu besar sangat dalam jiwa dia tu
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang hidup ni lawan Allah sampai tahap yang demikian. Kalau datang ke Malaysia kita ni, matilah ulama tu awal-awal lagi. Bukan dekat bandar pun, dekat kampung pun orang buka aurat. Nak sebutnya demikian. Ini orang-orang yang nak gambarkan orang yang ada perasaan takut pada Allah. Takut pada Allah tu sampai dia boleh berdiri solat. Dia berdiri solat tu menggigil-gigil tu badan dia. Ni orang yang jenis innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut pada Allah di kalangan hamba-hamba Allah ini ialah di kalangan orang-orang alim, orang-orang saleh itu sendiri. Ini gambaran yang berlaku dalam hidup seseorang tersebut. Kemudian nak sebutnya sikit lagi ya, dalam hidup kita ni untuk yang demikian untuk umumnya kaum mukminin memang juga bahagian dalam masalah khasyah ataupun takut ini bererti masih ada yang memiliki sifat itu. Hanya saja besar kecuali rasa. Hanya saja besar kecilnya rasa takut ini sendiri. Kebanyakan kita ni ada perasaan ini. Tapi besar ke kecil di kalangan kita perasaan takut ini. Atau berbanyak sedikitnya itu sajalah yang berbeza-beza. Seorang yang sudah mencapai ketinggian sampai ke puncak kemakrifatan pada Allah. Seorang yang dia kenal sungguh-sungguh Allah dan mengetahui siapa sebenarnya Allah Ta'ala itu, dengan sendirinya akan menjadi manusia yang memiliki sifat khauf dalam diri dia. Siapa yang benar-benar kenal Allah, dia akan jadi timbul perasaan khauf dia tadi. Jadi tidak memerlukan untuk memberi pengobatan untuk menyembuh suatu penyakit yang ada pada diri dia. Orang ni tak perlu dah nak sembuhkan penyakit pada dia. Kenapa? Kerana dia kenal Allah, dia panggil. Sebab memang sudah tidak terjangkit penyakit yang berupa tidak khauf tadi. Sebab orang macam ni tak kena dah penyakit yang tak ada perasaan khauf pada diri dia. Bukankah ia mempunyai sifat khauf yang sebenar-benarnya? Orang macam ni, dia mempunyai sifat khauf yang sebenar-benar dalam diri dia. Oleh itu, seorang yang telah ma'rifah sungguh kepada Allah Ta'ala, tentu mengerti bahawa Allah Ta'ala itu akan mengerjakan apa pun yang dikehendaki olehnya. Maknanya, dia dalam hidup dia ni, dia tahu apa yang dia nak kerjakan oleh dia. Dan tidak peduli apa pun yang terjadi nanti. Orang yang macam ni, dia tak peduli pun. Nak terjadi apa pun, dia tak kisah pun. Juga memberi hukum sesuai dengan kemahuannya. Dan tidak takut apa pun yang mungkin ada di belakang hari nanti. Orang yang demikian. Perasaan takut untuk mendapatkan su'ul khatimah. Yang ada pada diri dia takut dia jadi su'ul khatimah pada diri dia. Atau hujung akhir kehidupan yang buruk dan sukar. Tetap untuk menjaga terus dalam keimanan itu. Dapat menambahkan dan menyala api khauf pada diri dia. Macam mana dia nak suruh, kalau dia nak tambahkan lagi pada diri dia perasaan rasa khauf ini. Dia fikir dekat nak mati. Mikir, kalau aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mula demikian. Dia pun rasa takut dalam jiwa dia. Dalam hidup dia. Dia fikir demikian. Dan kalau sudah demikian, maka mustahil akan dapat dipadamkan rasa khauf itu pada tubuh badan seorang. Itulah yang sewajibnya kita semua usahakan. Tuan kita ni ajar demikian. Di antara perkara yang kena sentiasa nak suruh tumbuh rasa khauf ini pada diri kita ni, ialah dengan cara bagaimana? Dengan cara pada diri kitanya, dalam hidup kita ni, untuk kitanya sentiasa fikir, kalau aku mati su'ul khatimah macam mana? Rasa takut tak? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kerana apa dia? Kesan daripada su'ul khatimah ni buruk. Mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan yang keji. Yang menyebabkan timbul rasa takut. Takutnya aku, ya Allah, aku ni tak naklah dimatikan dalam keadaan demikian. Bagaimana dapat dianggap sentiasa aman dan sentosa? Kalau masalah khauf itu sudah demikian melekatnya serta meresap dalam hati yang beriman. Dalam hati orang beriman. Tetapi kalau sudah mantap keimanannya, maka insya-Allah tidak akan berubah keadaan jiwanya. Sebab hati seorang mukmin itu ada di antara dua jari. Dari jari-jari milik Allah Ta'ala
yakni kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya demikian. Maknanya kita ni dalam genggaman Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan pada kita iman kita ni. Kata jari di sini adalah satu kiasan bahawa itu adalah kekuasaan Allah. Jangan ingat Allah ni ada jari macam kita juga. Jangan. Tapi genggaman Allah. Jadi bukan jari sebagaimana yang kita maklumi sehari-hari dan kita miliki. Namun begitu kita wajib menyedari bahawa hati itu mudah berubah-ubah. Yang kita kena faham, hati manusia ni mudah berubah. Kejap je nak berbolak-balik. Sekejap ke atas, sekejap ke bawah dan sebagainya. Bahkan sangat berubahnya itu lebih daripada bergejolak air yang sudah masuk betul dan berada dalam kuah. Cepatnya berubah hati manusia ni Rasulullah sebut lebih laju daripada air yang menggelegak. Senang cerita ni. Allah Ta'ala yang maha membolak-balik semua hati manusia, maha mulia dan maha luhur, telah berfirman sebagaimana berikut. Inna azab rabbihim ghaira ma'mun. Dan sesungguhnya azab Allah itu mereka tidak dapat dianggap rasa aman pada mereka tersebut. Mengapa tidak patut kita semua ni merasa aman terhadap siksaan Allah? Kita kena rasa kita ni tak sama daripada kena siksaan Allah. Kenapa? Tentu saja sebab hati kita ni tidak mustahil berubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Kita dengan pasangan hidup kita pun kita boleh tengok dah. Berubah tak berubah? Ada orang berubah semakin baik. Ada orang yang mula kahwin, bukan main lagi romantik. Tapi dah lama kahwin, tawa. Kita dengan sahabat-sahabat berubah. Dengan sahabat-sahabat kita berubah dalam hidup kita. Hati lah tu dipanggil berubah. Kita dengan kerjaya kita pun berubah dalam hidup kita. Yang berubah ni, jasad kita boleh jadi semakin tua. Tapi yang besarnya ialah hati sedang berubah. Lagi lama, lagi bosan dengan kerja. Lagi lama, lagi kita jadi tak suka. Ada orang berubah, lagi lama, lagi suka. Lagi lama, lagi suka. Ada orang demikian. Maknanya hati ni berubah dalam keadaan ini. Mungkin saja pagi-pagi kita menjadi manusia mukmin, tiba-tiba petangnya menjadi kafir. Dan ada orang yang pada petang masih lagi mukmin, tiba-tiba pada pagi harinya menjadi kafir. Kenapa jadi demikian? Jadi amat bodoh sekali manusia yang merasa aman daripada siksaan Allah. Tu kita berhenti cakap ni insya-Allah. Nak sebutnya tentang mengenai kita ni kena jaga yang disebut dengan hati kita ni supaya hati kita ni sentiasa timbul rasa perasaan takut dan harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang ringkas ini dia akan memberi kebaikan pada amalan-amalan kita dan menumbuhkan dalam jiwa kita perasaan khauf, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya takut pada siksaan Allah tak, tetapi yang besarnya ialah takut kalau kita tidak dianggap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan yang tambah pada diri kita dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah